Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak calon SPM 2021 Kintas Selatan. Baiklah, hari ini kita bersama-sama dengan Cikgu Cikgu Surayah binti Ismail daripada SMK Malim Nawar. Baik, hari ini cikgu akan bersama-sama anak-anak calon cemerlang SPM untuk melihat bagaimana untuk kamu gapai dan genggam cemerlang sejarah dalam SPM 2021. Jom lihat apakah intipati yang perlu ada pada kamu supaya kamu memperoleh cemerlang. Baik, bagaimana nak cemerlang sejarah? Pastikan kamu faham apa itu kategori grade cemerlang. Cemerlang A sama ada A minus, A atau selalu disebut A bulat ataupun A plus. Untuk sekurang-kurangnya A minus kamu perlu ada dalam genggaman iaitu dengan skor paling kurang 99. Yes, antara 99 hingga 111 kamu akan memperoleh skor SPM 70 ke 79 markah untuk mendapat grade A minus. Tapi kalau kamu kurang daripada 99, 98 ke bawah, itu disebut sebagai near miss ataupun B plus. Okey, cikgu dekatkan kamu dengan tips macam mana nak dapat markah 99 tadi. Ya, cikgu bulatkan markah untuk dapat A minus paling kurang untuk gapai dan genggam cemerlang ialah kita lihat kertas 1 dulu. Untuk kertas 1 25 markah tadi, 25 per 100 tadi, 25 per 40 ya. Jadi apa tips yang cikgu boleh bagi dalam tempoh singkat yang kita nak SPM lagi 20 hari ni? Cikgu, bagaimana nak cemerlang sejarah? Mari cikgu terangkan pada kamu satu persatu untuk gapai cemerlang sejarah. Kamu perlu tahu untuk cemerlang kamu perlu mendapat grade apa? A, ya. Sama ada A minus, A ataupun selalu kita sebut A bulat ataupun A plus. A minus iaitu markah atau skor per 140 markah mentah tu kamu mesti dapat antara 99 hingga 111 markah. Iaitu apabila telah diwajarkan markahnya duduk di antara 70 hingga 79. Itu A minus. Cikgu cerita kat situ. Kalau lebih daripada itu, kamu akan dapat rezeki yang lebih baiklah sama ada A ataupun A plus. Baik, kalau kamu berada di bawah par, iaitu antara bawah daripada 99, 98, itu disebut sebagai near miss, B plus. Kalau standard sekolah kita, B plus lah. Kalau rezeki di peringkat lembaga periksaan, kita tak tahu graf tu berubah ke tidak. Tapi inilah yang kita kena biasakan di peringkat sekolah ya. Baik, cikgu akan sertakan kamu tips-tips bagaimana nak genggam A tadi. Okey, untuk kertas 1. Kertas 1 kita ada 40 soalan kan? 40 soalan yang perlu dijawab dalam tempoh 1 jam. Jadi bagaimana kita nak cepat menguasai kertas 1 dalam tempoh 20 hari. Tak lama ya, pejam celik 20 hari. Antara cadangan daripada saya, Cikgu Su, kamu biasakan buat 1 hari 1 set kuis. 20 hari siap 20 set. Kuis yang kamu buat tu biasa ada. Kamu dah ada link masing-masing kan? Cikgu di kelas ada bagi. Kamu boleh dapat di mana-mana sumber internet. Buat 1 hari 1 kuis. Pastikan setiap kuis yang kamu buat tu markah minimanya 25 per 40. Kalau kurang daripada 25, cuba lagi. Untuk kamu biasa minima 25 per 40. Itulah dia ciri-ciri calon cemerlang kertas 1. Okey, jelas ya kertas 1? Paling kurang pastikan dapat berapa? 25 per 40. Ya. Ulanglah setiap hari buat. Duduk sekejap saja. Pastikan bila kamu genggam handphone tu, kamu buka link untuk menjawab kuis. Ya.
Okey, kalau tak jumpa juga link untuk buat kuis kertas 1 tu, kontak cikgu. Ataupun tanya guru mata pelajaran sejarah. Sudah tentu guru mata pelajaran sejarah di sekolah kamu akan bagi link macam mana nak buat kertas 1 tadi. Ya? Harap dapat membantu kamu tips ini. Okey, seterusnya kita sembang kertas 2. Katalah tadi kertas 1 dah dapat 25 skor. Macam mana kertas 2? Untuk dapat 100 ataupun berada dalam skor untuk A tadi, tinggal lagi 75 kertas 2 ya. Okey, cikgu nak cerita macam mana nak dapat 75/100 kertas 2 ni untuk dapat skor A tadi. Bahagian A kita sudah maklum ada 4 soalan wajib jawab. Jadi pastikan 4 soalan soto tu markah minimanya 7. Kurang daripada 7 bahaya. Nak A ni, nak A pastikan kamu menguasai 7. Kita sudah tahu pecahan untuk bahagian A ada pecahan fakta, ada pecahan fakta campur kebat dan pecahan akhir ialah pecahan kebat. Pastikan pecahan fakta dan kebat tu kamu dapat kuasai teknik menjawab sepenuhnya. Lepas ni cikgu akan bagi rahsia macam mana kamu boleh menguasai ataupun memperoleh markah lebih daripada 7. Untuk bahagian B pula, pilihan 3 soalan. 3 soalan yang mana setiap soalan 20 markah, pastikan minimanya untuk dapat A 20 markah. Kalau rasa sanksi-sanksi tu hilang 4 aja. Pastikan 16/20. Apabila dicampur bahagian A 28, bahagian B tadi kita campur 72. Jadi kita betul 72, jadi campur tu kamu akan dapat markah ke arah A minus paling kurang dalam genggaman. Ingat ya, pastikan kamu menjawab semua soalan. Perlu jawab setiap soalan. Cuba jawab soalan fakta dan kebat semaksimal mungkin, seboleh mungkin. Cuba jawab semua. Nak cemerlang ni. Bukan calon-calon nak lulus ni, calon nak cemerlang sejarah. Okey, seterusnya ya. Ini dia rahsia yang cikgu sebut tu. Nanti cikgu akan ulas satu persatu macam mana supaya A ada dalam genggaman. Pertama kita akan menganalisis tajuk dan subtajuk fokus. Cikgu akan jelaskan nanti apa tajuk tu. Kemudian yang kedua, kamu perlu ada menguasai fakta dan ataupun nota holistik ataupun disebut sebagai nota padat. Cikgu akan tunjuk contoh juga nanti. Mengenali soalan, format dia, bentuk, stimulus dan soalan wajib ataupun soalan lazim yang biasa kita jumpa yang akan keluar juga dalam SPM nanti. Kemudian teknik yang perlu kamu kuasai, sama ada soalan itu perlu dijawab dalam bentuk macam mana, perlu menguasai fakta huraian dan contoh dalam bentuk esei. Cikgu akan perjelaskan satu persatu sebentar lagi. Dan rahsia dalam menjawab kertas 2 untuk cemerlang, kamu perlu mengetahui dalam kertas 2 ini ada satu bahagian yang disebut sebagai lubuk markah. Tahu apa itu lubuk markah? Lepas ni cikgu jelaskan juga. Dan juga sebenarnya dalam kertas 2 adalah markah bonus. Ya, kita selalu kata lah kami dah tak ada kertas 3 cikgu, macam mana nak cemerlang? Kami dah susah ni cikgu, kertas 1, kertas 2 saja. Sebenarnya dalam kertas 2 juga ada markah bonus seperti yang dilalui oleh pelajar-pelajar dalam sistem sebelum ini, iaitu nanti cikgu terangkan, iaitu yang disebut sebagai stimulus. Okey, jom seterusnya. Baik, ini antara tajuk-tajuk fokus ya. Apa yang cikgu nak terangkan pada kamu dalam menjawab dalam kita mempelajari pelajaran sejarah sistem baru KSSM ini, kamu perlu memahami dan menguasai 20 tajuk ya. Bagaimana pula kita nak mengulang kaji 20 tajuk dalam tempoh yang singkat ini? Jadi cikgu harap apa yang cikgu bentangkan di sini dapat membantu kamu melihat tajuk-tajuk penting. Antara apa yang cikgu buat ialah cikgu harap kamu faham bagaimana nak memilih tajuk-tajuk. Pastikan kamu memilih tajuk-tajuk besar daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5 dan tambahan lagi tajuk kecil supaya kamu boleh memilih tajuk-tajuk yang akan merangkumi keseluruhan silibus ataupun sukatan sejarah
menengah atas KSSM. Antara tajuk-tajuk yang dilihat merangkumi kesemua sukatan sejarah KSSM menengah atas adalah tajuk 9, iaitu bab 1 dan bab 2 tingkatan 4, tajuk 11 iaitu bab 7, 8, 9 dan 10, yang mana tajuk dalam pembinaan negara ini meliputi daripada warisan negara bangsa daripada Kesultanan Melayu Melaka sehinggalah negara kita dimasyurkan sebagai negara yang merdeka. Ya, walaupun dilihat kita ada meninggalkan bab berapa? Bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, iaitu ancaman komunis dan sebagainya. Tapi apabila kita berada di bab 7, dia sedikit sebanyak membawa kamu melihat semula apakah yang terkandung di bab yang kita tinggalkan tadi. Begitu juga di tingkatan 5, ya, kalau kita lihat di bawah tema Malaysia dan masa hadapan, kita melihat tajuk 13 dan 14 membantu kamu menguasai sukatan tingkatan 5, yang mana tajuk 13 bermula daripada pembentukan Malaysia dan cabaran pembentukannya sehinggalah negara kita mencapai kemakmuran. Dilihat cikgu meninggalkan bab berapa? Bab 1, 2 dan 3 dan juga bab 9 dan 10 tingkatan 5. Namun begitu, apabila kamu berada di tajuk 7 ini, ia merangkumi juga bagaimana Malaysia dengan peringkat antarabangsa, hubungan antarabangsa, ia merangkumi bab 9 dan bab 10. Okey, cikgu ringkaskan tajuk supaya kamu tak rasa banyak benda tak boleh tak buat lagi, banyak benda tak kamu tak genggam lagi, banyak benda kamu tak ulang kaji. Jangan bimbang. Apabila kita mengecilkan sedikit tajuk ini, sekurang-kurangnya kamu ada penguasaan dalam beberapa tajuk. Jangan bimbang tak kuasai semua, tapi kamu hardcore ataupun menguasai tajuk yang antara tajuk-tajuk kecil. Okey? Seterusnya. Yang kedua tadi, rahsianya cikgu kata kamu perlu menguasai fakta ataupun kamu mesti ada dekat tangan nota padat, nota holistik. Macam mana nak cari? Senang saja. Kamu buka lah mana-mana, mungkin guru kamu boleh bagi atau nota kamu sendiri dah cantik dah. Buka, pastikan nota kamu itu satu muka surat padat. Ada faktor, ada nama-nama tokoh, ada kepentingan dan juga ada beberapa refleksi tentang tajuk tu yang kamu boleh catat dalam macam mana pun, yang mana pastikan kalau tadi kita ada berapa tajuk? 20 tajuk dan kamu kuasai sekurang-kurangnya, saya kata tadi beberapa tajuk, pastikan satu muka surat hanya satu tajuk saja. Kalau masa nak exam kamu buka, dalam masa 10 minit kamu dah nampak. Pastikan nota itu sangat ringkas dan padat, yang mana hanya mengandungi kata kunci. Tak sempat buat cikgu, macam mana nak buat? Tak apa, kamu Google aja. Tanya cikgu. Tak apa, minta dengan saya akan bagi kamu nota-nota padat ni untuk kamu lihat dalam masa 10 minit kamu boleh menguasai 20 bab. Senang kan? Tak susah sebab kita dah belajar dah sebelum ni. Cuma kita nak lihat-lihat saja semula. Jangan kata dalam tempoh singkat ni kita nak belajar 20 bab tu. Tapi kita hanya lihat-lihat, tengok-tengok, refresh balik apa yang sudah kita pelajari. Jangan susah hati ya. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya tadi cikgu mengatakan kamu perlu mengenali soalan. Kenal, orang kata tak kenal maka tak cinta. Maka di sini kamu perlu mengenali soalan. Bagaimana format soalan, apa bentuk soalan, apakah stimulus tu membantu atau tidak, dan apakah bentuk-bentuk soalan lazim. Biasanya inilah contoh soalan dan ini contoh yang cikgu crop daripada buku teks sendiri. Biasakan kamu melihat, biasa dalam buku teks di belah hujung dan di bawah ataupun akhir setiap topik ada soalan. Pastikan kamu membuat latihan daripada soalan daripada buku teks. Ya, daripada pengalaman cikgu, walaupun dalam KBSM dan KSSM, kebanyakan latihan yang keluar di pasaran atau di mana-mana buku yang telah dikeluarkan oleh guru dan juga peringkat jabatan, kebanyakan soalan diambil daripada topik-topik dari buku teks. Antaranya soalan lazim seperti yang cikgu pamerkan. Contoh di situ kamu lihat.
Mengapakah Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kuasa yang lebih banyak kepada Kerajaan Persekutuan? Nampak macam susah, pening lalat tengok tajuk ni kan. Dia sebenarnya ada dalam buku teks. Selama hari ni kita tak ingat macam mana. Tapi yang penting kamu tahu bagaimana nak jawab. Pastikan kamu ada fakta, huraian, contoh dan inference yang terbaik. Macam mana nak jawab? Bila soalan tanya mengapa, kita jawab dengan apa? Kerana, sebab. Mungkin boleh dikaitkan dengan untuk. Perlembagaan Persekutuan lebih daripada kerajaan, memberi kuasa kepada Kerajaan Persekutuan. Perlembagaan iaitu undang-undang negara, mengapa bagi kuasa lebih kepada Kerajaan Persekutuan? Kalau kita lihat secara logik berdasarkan buku teks dan juga kita boleh mengeluarkan fakta. Tak ingatlah cikgu apa yang terkandung dalam buku teks, mari cikgu ajar. Lihat di sini ya. Dia soalan tu kamu kena fahami. Bila baca soalan kali pertama, kamu tak nampak apa-apa, kamu pastikan pen yang di tangan kamu tu mula melorek, mula menconteng, mula menggaris, mula membulatkan. Pen yang kamu pegang, kamu gariskan. Soalan tanya apa, mengapa, bulatkan. Buat macam contoh cikgu buat ni. Apa dia tanya lagi? Dia tanya tentang perlembagaan. Bila sebut perlembagaan, sudah terlintas di kepala kamu, pelajar-pelajar calon cemerlang, perlembagaan berkaitan dengan apa dia? Ya, undang-undang tertinggi negara. Mengapa perlembagaan ataupun undang-undang tertinggi negara memberi kuasa, memberi kepercayaan yang lebih kepada Kerajaan Persekutuan. Kerajaan Persekutuan tu apa dia? Kerajaan peringkat negara lah. Kenapa kerajaan peringkat negara mendapat kuasa lebih dalam perlembagaan? Tidak kepada kuasa-kuasa lain. Sudah tentu taklah kalau kita nak jawab secara rawak ataupun secara tidak berstruktur, tapi kita dah faham maksud soalan, sudah tentulah untuk apa? Supaya kerajaan pusat menjadi lebih kuat. Apa-apa yang diperuntukkan dalam perlembagaan kepada Kerajaan Persekutuan supaya kuasa yang diberi itu menjadi lebih kuat, lebih kukuh, lebih stabil. Gunakan perkataan yang sama licin, yang sama maksud supaya sambung pula dengan penanda wacana ataupun kata hubung supaya dapat melincirkan pentadbiran. Itu dah jadi apa? Huraian. Fakta digabungkan dengan huraian. Tengok macam mana contoh cara cikgu menulis dan cikgu faham dan cikgu tahu kamu boleh buat sebaik atau terbaik daripada yang cikgu dah buat contoh ini. Ya. Kuat supaya apa? Supaya pentadbiran menjadi lebih licin. Seterusnya, tu dah biasa guna. Untuk mengelakkan kerajaan negeri daripada mengganggu tugas-tugas Kerajaan Persekutuan. Negeri lebih kecil daripada Kerajaan Persekutuan. Jadi fakta itu kamu highlightkan dengan huraian supaya kuasa Kerajaan Persekutuan lebih cukup dalam menyelesaikan masalah dengan lebih jelas. Maknanya bila kamu faham kuasa yang lebih besar dipegang atas faktor-faktor apa untuk lebih hebatlah, lebih kuat supaya mudah, lebih licin, semua senang kalau kamu faham maksud. Ya. Pelajar-pelajar calon cemerlang. Seterusnya, mengapa kuasa Kerajaan Persekutuan diberi lebih dalam perlembagaan supaya kuasa-kuasa penting dapat ditetapkan dalam pendirian negara supaya negara kita menunjukkan mempunyai ciri-ciri hubungan yang baik dengan negara luar, mempunyai sistem pertahanan ataupun keselamatan termasuk dalam isu-isu kewarganegaraan. Jadi tak susah ya. Kamu kena faham. Bila kamu kenal soalan, apa yang cikgu masukkan sini, bila kamu kenal soalan, kamu perlu menyediakan fakta, huraian dan contoh dalam rangka. Bila dah rangka, kamu siap-siap letak kat tepi tu, conteng kat kertas soalan tu, F, H, C, inference tu kalau tak ingat tak apa, abaikan dulu. Bila kamu dah ada tulis siap-siap F, H dan C, kamu akan boleh menjawab dengan teratur dan jelas. Ya? Macam mana jawab tadi? Berdasarkan maksud perkataan pada soalan. Tak jelas lagi? Mari cikgu tunjukkan seterusnya. Okey, kamu sudah tahu dalam menjawab soalan kebat, kita mesti memberi jawapan yang sangat jelas.
Jawapan pun kena bukti-bukti yang diberikan sangat sesuai. Inferensi yang diberi sangat mendalam. Apa maksud sangat mendalam? Sangat berkait ataupun mendalam berkaitan dengan soalan. Komunikasi bahasa yang digunakan perlulah menarik. Dan juga nak menunjukkan kematangan. Macam mana ni? Ingat tadi cikgu ada sebut kebat adalah lubuk markah. Tapi kamu kena tahu, dalam lubuk markah tu kamu tak boleh ambil sesuatu yang berulang. Dan ingat satu lagi, pastikan jawapan kamu itu sentiasa berkait atau lebih mudah nak senang faham, sama maksud. Jangan guna perkataan yang sama dari soalan, tapi cari yang sama maksud. Boleh faham anak-anak calon cemerlang? Okey, seterusnya. Kamu dah dibekalkan. Ingat tak lagi pada awal tahun dulu kita telah dibekalkan masa sekolah peringkat sekolah kita berada dalam keadaan PKPD, perlu berada di rumah. Cikgu bekalkan kamu. Ada yang sekolah hantar buku ni, modul pembelajaran terbeza. Modul ini adalah modul yang terbaik yang telah dihasilkan oleh guru-guru sejarah Kinta Selatan, yang juga telah diambil oleh peringkat kebangsaan juga, guru-guru dan sekolah lain peringkat kebangsaan mengguna pakai modul yang kita hasilkan ini. Dan kenapa anak-anak Kinta Selatan patut guna modul ini? Dalam modul ini ia memberitahu kita bagaimana nak menjawab soalan dengan baik. Ia telah membimbing kita penyusunannya, diletakkan juga di sebelahnya apakah tips-tips jawapan yang ada di dalamnya, dan juga ia disusun mengikut sukatan pelajaran menengah atas KSSM. Apabila kamu ingin mendapatkan markah dari markah bonus, pastikan markah bonus tu sebenarnya ada di stimulus. Macam mana nak tahu? Kita kena tengok dan baca stimulus. Jangan nampak stimulus tu tak baca. Kadang-kadang keluar graf, keluar gambar, keluar pernyataan, kita tak baca. Kamu tak baca, kamu abaikan, kamu terus saja laju-laju baca soalan. Itu salah. Pastikan kamu berkawan rapat dengan stimulus. Kalau ada soalan yang ada stimulus, itu bonus sebenarnya. Daripada stimulus kita perlu gariskan. Tak percaya kata cikgu, mari cikgu tunjukkan. Seterusnya. Lihat ya, cikgu ambil satu contoh daripada modul pembelajaran terbeza tadi. Daripada buku modul tersebut, muka surat 24. Ada soalan bahagian C. Bagaimana stimulus ni sebenarnya bonus? Bagaimana soalan kebat sebenarnya lubuk markah? Ini cikgu buktikan. Bagaimana soalan C, bagaimana stimulus adalah bonus? Kita lihat ya contoh ni. Soalan tu berbunyi begini, dia beri stimulus dalam kotak. Biasanya stimulus diletak dalam kotak, sama ada dalam bentuk gambar dan sebagainya. Jangan abaikan, dengar cakap cikgu, jangan abaikan, perhati, baca, lihat, tengok garis, conteng, bulatkan macam cikgu buat. Cikgu bagi contoh. Ini stimulus diberi, nampak macam dua baris saja, macam mengganggu. Tapi sebenarnya di situ lubuk markah. Lihat ya. Contoh sini, merdeka itu bukanlah satu benda yang mudah boleh didapati, melainkan ialah dikehendaki untuk mendapatkannya, iaitu pengorbanan yang sebenar-benarnya pengorbanan. Petikan ucapan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri pertama. Baca sekali tak faham kan? Apa cikgu sebut tadi? Baca sekali tak faham, apa kita kena buat? Ya, conteng, garis, bulatkan, highlightkan apa-apa yang ada di tangan kamu, terus conteng. Gariskan perkataan yang kamu rasa tak faham. Gariskan apakah penyudah ayat itu supaya kamu dapat poin, kata kunci apa yang kamu kena buat. Contoh ya. Kita tak baca soalan lagi ni, kita hanya baca simulasi. Kita hanya baca stimulus tadi. Merdeka itu bukanlah satu benda yang boleh didapati. Satu benda yang mudah didapati, ya. Bukanlah satu benda yang mudah. Maksudnya apa dia? Kalau kita kaitkan dengan maksudnya apa? Susah, tak mudah maksudnya susah lah, susah nak dapat. Okey, lagi melainkan ia dikendaki. Apa maksud dikendaki? Kita nak, kita mahu, kita ingin, kita nak warisi dia.
ia memerlukan satu pengorbanan yang sebenar-benarnya pengorbanan. Nak faham apa itu maksud? Perkataan tu panjang kan? Pengorbanan yang sebenar-benarnya pengorbanan, iaitu apa dia? Semangat juang yang tinggi. Ya, berkorban tanpa berkira, berkorban habis-habisan, berkorban harta benda, bersungguh-sungguh, menyerahkan jiwa dan raga, dan juga semangat yang kental atau disebut sebagai jati diri. Itu pengorbanan yang sebenar-benarnya pengorbanan. Ya, jadi bila kamu dapat menggariskan, bulatkan atau highlightkan perkataan kata kunci, maka di situ stimulus membantu kamu mendapatkan jawapan. Kita tengok soalan. Berdasarkan petikan di atas, wajarkah sambutan kemerdekaan negara terus dipertahankan oleh generasi muda masa kini? Tadi cikgu kata jawapan kebat mesti berkait, jangan berulang. Ingat lagi kan? Jadi macam mana kamu nak kaitkan stimulus dengan jawapan? Pastikan kamu menulis tidak mengulang perkataan dari stimulus, tapi tipsnya apa dia? Memberi perkataan yang sama maksud dengan stimulus yang kamu gariskan tadi. Ya, wajarkah pendirian kamu perlu berada pada satu pendirian, sama ada wajar atau tidak? Dekat situ dah ada markah ke tak? Ya, sudah ada markah. Bila soalan itu menanyakan kamu wajar, kamu perlu berada dalam situasi yang positif supaya kamu mudah untuk mengaitkan jawapan dan stimulus. Wajar kerana apa? Tadi dalam stimulus kata apa? Bukanlah satu benda yang mudah yang boleh didapati. Maksudnya wajar kerana ia susah diperolehi. Kita twist jawapan tu kepada perkataan yang sama maksud. Di situ dah ada markah ya sebenarnya ya. Dalam jawapan kebat, sesuatu yang susah diperolehi. Kita sambung lagi. Mereka telah menunjukkan semangat yang tinggi. Sebab kita berkait dengan soalan tadi, wajar ke kita memperjuangkan semangat kemerdekaan, meneruskan atau mempertahankan sambutan kemerdekaan? Wajar. Kerana ia susah nak dapat. Betul lah kan, susah nak dapat kemerdekaan ni, bukannya senang. Kena apa? Semangat, dia kata apa tadi kalau dalam stimulus? Mendapatkannya itu pengorbanan yang sebenar-benarnya pengorbanan. Bila kita ulas dan faham tadi, pengorbanan yang sebenar-benarnya pengorbanan, kita dah ada tadi dalam rangka kita, terus tulis saja, sambung saja. Menunjukkan semangat yang tinggi, semangat berjuang habis-habisan, iaitu contohnya berjuang harta dan nyawa. Kalau kamu ada contoh apa harta yang dikorbankan oleh pejuang-pejuang kemerdekaan dulu, mereka sudah tentulah mempertahankan apa? Ya, tanah air, harta benda dan juga warisan bangsa yang mereka pertahankan sehingga kita mencapai kemerdekaan. Kan? Tak susah soalan ni. Kemudian kenapa perlu pertahankan oleh generasi muda masa kini supaya dapat diwarisi, supaya generasi kini juga mempunyai jiwa yang kental seperti pejuang-pejuang kemerdekaan seperti dulu, yang mana pengorbanan yang sebenar-benarnya pengorbanan itu boleh ditafsirkan sebagai satu yang kesungguhan, semangat bersungguh-sungguh yang mempamerkan jati diri bangsa kita, rakyat Malaysia. Tak susah nak cari jawapan kan? Kalau kamu cari, bulatkan, gariskan, kemudian cari sama maksud dari stimulus. Sebab itu cikgu kata stimulus adalah lubuk markah. Dekat stimulus ada tips, dekat stimulus ada bonus. Baik, seterusnya. Okey, cikgu buktikan satu lagi. Ini juga cikgu ambil daripada modul pembelajaran terbeza dan cikgu nak sebut pada kamu, ini dah juga soalan yang keluar masa percubaan peringkat percubaan kamu baru ni, yang mana soalan dikeluarkan peringkat JPN Perak ya, menjadi soalan selaras negeri Perak. Keluar soalan sama. Ambil sama pula dengan buku modul pembelajaran terbeza. Kenapa cikgu kata kamu perlu faham stimulus, kena tengok betul-betul stimulus, sebab dalam stimulus ada jawapan. Ini dia. Stimulus selain daripada dalam bentuk tulisan, ada juga dalam bentuk gambar. Gambar tu kadang-kadang di bawahnya disertakan juga dengan
Ya, penerangan tulisan. Jadi jangan abaikan semua tu. Contohnya dalam soalan ini, iaitu soalan 2 percubaan SPM kertas sejarah 2 baru-baru ini. Cikgu keluarkan balik. Nak bagi kamu tengok balik ya. Penentangan Malaya Union. Kamu lihat dalam gambar itu bagaimana masyarakat terdahulu berdiri di sana. Mereka memegang apa? Menentang Malaya Union. Adakah mereka memegang parang, memegang bom, memegang senjata? Tidak. Mereka memegang sepanduk. Lihat bagaimana mereka berdiri. Adakah mereka berdiri dalam keadaan yang bermalas-malasan? Adakah mereka berdiri dengan memegang spanduk itu menunjukkan semangat tinggi mereka untuk menentang Malaya Union? Gambar itu memberi 1000 makna. Walaupun gambar itu kecil. Sebab itu kamu kena faham dan lihat stimulus. Kemudian disertakan pula di sebelahnya gambar yang disertakan dengan tulisan Rosli Dobi ditangkap. Sebenarnya stimulus ini dalam bentuk gambar sangat membantu. Kalau kamu lihat soalan A contohnya, jelaskan cara orang Melayu menentang Malaya Union. Tadi cikgu dah sebut, kalau kamu tengok gambar pertama apa dia? Dengan memegang sepanduk ataupun disebut dengan mengadakan rapat umum ataupun mengadakan demonstrasi. Nah, dah ada jawapan sebenarnya. Cuma kamu nak tafsirkan gambar dalam bentuk tulisan. Sebab itu cikgu kata kena faham stimulus. Stimulus tu lubuk markah. Markah bonus ada kat situ. Kemudian dah dapat 3 markah. Tak susah kan? Kemudian kalau kita lihat pula soalan C ya. Soalan C, pada pendapat anda, mengapakah gerakan anti penyerahan di Sarawak menemui kegagalan? Apa yang saya periksa pelajar sekolah saya kena gagal jawab dapat 4 markah. Mereka tak faham mengapa gerakan anti penyerahan di Sarawak menemui kegagalan. Kenapa kamu tak dapat 4 markah? Sebab kamu tak tengok stimulus. Kamu tak gariskan perkataan di stimulus. Kalau kamu tengok gambar, Rosli Dobi ditangkap. Stimulus tu membantu kamu menjawab C. Kaitkan dengan soalan C. Mengapa gerakan anti penyerahan menemui kegagalan? Sebab apa gagal? Sebab pemimpinnya dia kena tangkap. Anak buah jadi apa? Apabila pemimpin ditangkap, dia kena apa? Pemimpin dipenjara. Ada yang apabila kita kaitkan pemimpin tangkap, pemimpin dipenjara. Ada yang pemimpin yang menentang British dibuang negeri. Ada yang dihukum gantung. Ada yang dibunuh. Situ dah ada markah. Buatlah ayat satu-satu. Situ je dah ada 4. Mengapa menemui kegagalan juga? Rakyat jadi takut. Dan ada juga yang menjadi kurang semangat. Dan mereka juga sudah tidak jadi, tak ada haluan apabila tiada pemimpin baru. Nampak? Apa yang cikgu sebut tadi, stimulus memberi panduan. Stimulus memberi jawapan. Cuma kamu kena tafsirkan sebaik-baiknya. Boleh? Jelas? Baik, seterusnya. Ini cikgu bagi contoh lagi. Cikgu ambil juga daripada modul pembelajaran terbeza dan lihat soalan ini keluar dalam kertas. Ya, kertas 2 percubaan. Nah, selain daripada negeri Perak punya percubaan, juga tajuk ini berkait dengan soalan-soalan daripada negeri-negeri lain. Kalau kamu tengok ya, iaitu di bawah tajuk ASEAN. ASEAN tingkatan 5 bab 9. Okey. Stimulus lagi, lihat. Dalam kotak ditulis, kejayaan dan peranan Malaysia dalam ASEAN menjadi faktor penting mengekalkan keamanan serta mengurangkan risiko konflik berskala besar. Collins Chong ya. Tengok soalan pula. Kita tak tengok lagi, tak garis-garis lagi. Pada pandangan anda, mengapa Malaysia sentiasa menunjukkan sikap prihatin terhadap negara jirannya? Prihatin. Apa itu prihatin? Faham? Prihatin apa dia? Ambil tahu, ambil kisah. Ya? Ambil kisah. Orang kata apa? Jaga tepi kain. Bolehlah tu prihatin, ya.
negara jirannya. Mengapa Malaysia menunjukkan sikap prihatin terhadap negara jirannya? Apa jawapan ni? Tak payah pening-pening kepala, tak payah nak merenung jauh ke hadapan. Tengok kertas tu. Dalam kertas tu ada jawapan. Dekat mana? Kat stimulus. Tengok balik stimulus. Kejayaan dan peranan Malaysia dalam ASEAN menjadi faktor penting mengekalkan keamanan serta mengurangkan risiko konflik. Ambil dari situ. Nak 4 markah, 8 markah boleh bagi. Silap hari bulan 10 markah boleh bagi. Lembaga minta 4 je. Mengekalkan keamanan. Ingat cikgu dah sebut tadi, jangan ulang perkataan yang sama, tapi cari perkataan yang sama maksud. Okey, mengekalkan keamanan untuk apa? Untuk kesejahteraan negara, untuk kesejahteraan rakyat, untuk kemakmuran ekonomi, untuk kemajuan negara, untuk pembangunan, untuk menunjukkan persaingan yang sihat. Apa-apa yang terlintaslah yang berkaitan dengan keamanan. Kalau aman, apa negara kita dapat? Kemudian kamu jumpa di sana serta mengurangkan risiko konflik. Apa risiko konflik? Tak faham. Risiko tu benda yang mendatangkan kesan baik ke tak baik? Kesan tak baik kan? Konflik. Konflik tu apa? Kamu cari yang perkataan yang sama maksud dengan risiko konflik, iaitu apa konflik? Risiko peperangan, permusuhan, kemunduran, kesusahan, penderitaan, kehancuran, harta benda dan juga sesuatu yang membawa kesan yang tidak baik. Jadi bila kamu dah faham maksud daripada situ, boleh jawab tak? Dah tentu boleh jawab. Kerajaan Malaysia sentiasa menunjukkan sikap prihatin terhadap negara jirannya kerana untuk apa? Mengekalkan kesejahteraan rakyat. Boleh? Seterusnya supaya negara kita kekal makmur dari segi ekonominya. Selain itu, supaya negara kita dapat membangun dan juga menunjukkan apabila berbaik-baik atau prihatin dengan negara jiran, menunjukkan sesuatu persaingan ataupun perhubungan yang sihat. Kat situ dah berapa markah? 4 markah. Tapi kalau kamu nak kaitkan pula dengan risiko konflik, berbaik-baik dengan negara jiran ataupun prihatin terhadap negara jiran supaya dapat mengelakkan peperangan, pergaduhan, permusuhan. 1 markah lagi. Selain itu, untuk mengelakkan kesusahan kepada rakyat. Dan juga akhirnya yang membawa kepada kehancuran harta benda dan kehancuran negara. Berbaik-baik untuk apa? Itu dia. Jawapan ada kat mana? Tu dia dalam stimulus. Boleh A kan? Tak susah. Sebab Cikgu Suraya kata, Cikgu Suraya pesan apa dia? Baca stimulus, gariskan perkataan yang tak faham, cari perkataan yang kamu mudah faham yang berkait. Tak susah. Ya? Cikgu harap kamu dapat apa yang cikgu maksudkan. Seterusnya cikgu ulang balik. Apabila nak mempelajari sejarah, nak mengingat semula fakta sejarah, jangan kalut, jangan susah hati. 20 hari ini walaupun kita rasa macam tinggal 2 jam ataupun tinggal 2 minit, jangan susah hati. Sekurang-kurangnya kamu dah ada membuat analisis tajuk penting, dah ada dalam tangan kamu fakta-fakta padat yang boleh tengok dalam masa 10 minit sahaja. Kamu juga sudah mengenali soalan, keluarlah bentuk macam mana pun, dah tak kisah sebab kamu dah tahu rahsianya. Dalam soalan tu mesti jawab secara esei. Dalam soalan yang disediakan ada lubuk markah iaitu stimulus. Tapi hati-hati jangan ulang perkataan yang sama. Pastikan jawapan yang ditulis berkait atau sama maksud dengan apa yang ada dalam stimulus. Ya? Nak tahu juga di mana kata kunci? Dah baca stimulus, gariskan, bulatkan kata kunci. Boleh? Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan sedikit petang ini memberi makna kepada kamu, memberi manfaat pada kamu supaya genggaman A dalam tangan itu tidak celus.
Genggaman A dalam tangan itu terus dapat pada pengakhirannya dan juga semuanya bergantung pada kamu. Pemahaman yang jelas, latihan yang intensif di peringkat-peringkat akhir ini sebenarnya adalah sesuatu yang pengorbanan dari kamu yang memberi kesan untuk masa depan kamu juga, ya. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia, ya. Pengorbanan daripada kamu semoga dapat memberi ganjaran yang mendapat kamu pun juga memperoleh ganjaran yang baik pada akhirnya nanti, ya. Cikgu sentiasa mendoakan yang terbaik untuk kamu semua. Berusahalah, ya. Berusahalah supaya walaupun masa yang singkat ini, masa yang pendek ini, kita melihat sesuatu itu berat di hadapan, tapi kita perlu melaluinya. Tapi melaluinya dengan penuh semangat juang. Dengan semangat bekalan yang ada bawa sahaja. InsyaAllah apabila kamu masuk dewan, kamu akan jawab dengan baik. Cikgu harap kamu dapat menjawab dengan baik dan tenang dan memperoleh keputusan cemerlang bagi kertas sejarah SPM dan anak-anak Kinta Selatan dan anak-anak peringkat Malaysia atau Perak seterusnya memperoleh kecemerlangan dalam kertas sejarah SPM. Sekian daripada Cikgu Su. Semoga kita semua memperoleh kecemerlangan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak calon SPM 2021 Kinta Selatan. Baiklah, hari ini kita bersama-sama dengan Cikgu Su, Cikgu Suraya binti Ismail daripada SMK Malim Nawar. Baik, hari ini cikgu akan bersama-sama anak-anak calon cemerlang SPM untuk melihat bagaimana untuk kamu gapai dan genggam cemerlang sejarah dalam SPM 2021. Jom lihat apakah intipati yang perlu ada pada kamu supaya kamu memperoleh cemerlang. Baik, bagaimana nak cemerlang sejarah? Pastikan kamu faham apa itu kategori grade cemerlang. Cemerlang A, ya, sama ada A minus, A atau selalu disebut A bulat ataupun A plus. Untuk sekurang-kurangnya A minus kamu perlu ada dalam genggaman iaitu dengan skor paling kurang 99. Yes, antara 99 hingga 111 kamu akan memperoleh skor SPM 70 ke 79 markah untuk mendapat grade A minus. Tapi kalau kamu kurang daripada 99, 98 ke bawah, itu disebut sebagai near miss ataupun B+. Okey, cikgu dekatkan kamu dengan tips macam mana nak dapat markah 99 tadi. Ya, cikgu bulatkan markah untuk dapat A minus paling kurang untuk gapai dan genggam cemerlang ialah kita lihat kertas 1 dulu. Untuk kertas 1, 25 markah tadi, 25 per 100 tadi. 25 per 40, ya. Jadi apa tips yang cikgu boleh bagi dalam tempoh singkat yang kita nak SPM lagi 20 hari ni? Cikgu bagaimana nak cemerlang sejarah? Mari cikgu terangkan pada kamu satu persatu untuk gapai cemerlang sejarah. Kamu perlu tahu untuk cemerlang kamu perlu mendapat grade apa? A, ya. Sama ada A minus, A ataupun selalu kita sebut A bulat ataupun A plus. A minus iaitu markah atau skor per 140 markah mentah tu kamu mesti dapat antara 99 hingga 111 markah. Iaitu apabila telah diwajarkan markahnya duduk di antara 70 hingga 79. Itu A minus. Cikgu cerita kat situ. Kalau lebih daripada itu, kamu akan dapat rezeki yang lebih baiklah sama ada A ataupun A plus. Baik, kalau kamu berada di bawah par, iaitu antara bawah daripada 99, 98, itu disebut sebagai near miss, B plus. Kalau standard sekolah kita, B plus lah. Kalau rezeki di peringkat lembaga periksaan, kita tak tahu graf tu berubah ke tidak. Tapi inilah yang kita kena biasakan di peringkat sekolah, ya. Baik, cikgu akan sertakan kamu tips-tips bagaimana nak genggam A tadi. Okey, untuk kertas 1. Kertas 1, kita ada 40 soalan, kan? 40 soalan yang perlu dijawab dalam tempoh 1 jam.
Jadi bagaimana kita nak cepat menguasai kertas 1 dalam tempoh 20 hari. Tak lama ya, pejalan celik 20 hari. Antara cadangan daripada saya, Cikgu Su, kamu biasakan buat 1 hari 1 set kuis. 20 hari siap 20 set. Kuis yang kamu buat tu biasa ada. Kamu dah ada link masing-masing kan? Cikgu di kelas ada bagi. Kamu boleh dapat di mana-mana sumber internet. Buat 1 hari 1 kuis. Pastikan setiap kuis yang kamu buat tu markah minimanya 25/40. Kalau kurang daripada 25, cuba lagi. Untuk kamu biasa minima 25/40. Itulah dia ciri-ciri calon cemerlang kertas 1. Okey, jelas ya kertas 1? Paling kurang pastikan dapat berapa? 25/40 ya. Ulanglah setiap hari buat. Duduk sekejap saja. Pastikan bila kamu genggam handphone tu, kamu buka link untuk menjawab kuis ya. Okey, kalau tak jumpa juga link untuk buat kuis kertas 1 tu, kontak cikgu. Ataupun tanya guru mata pelajaran sejarah. Sudah tentu guru mata pelajaran sejarah di sekolah kamu akan bagi link macam mana nak buat kertas 1 tadi. Ya, harap dapat membantu kamu tips ini. Okey, seterusnya kita sembang kertas 2. Katalah tadi kertas 1 dah dapat 25 skor. Macam mana kertas 2? Untuk dapat 100 ataupun berada dalam skor untuk A tadi, tinggal lagi 75 kertas 2 ya. Okey, cikgu nak cerita macam mana nak dapat 75/100 kertas 2 ni untuk dapat skor A tadi. Bahagian A kita sudah maklum ada 4 soalan wajib jawab. Jadi pastikan 4 soalan soto tu markah minimanya 7. Kurang daripada 7 bahaya. Nak A ni, nak A pastikan kamu menguasai 7. Kita sudah tahu pecahan untuk bahagian A ada pecahan fakta, ada pecahan fakta campur kebat dan pecahan akhir ialah pecahan kebat. Pastikan pecahan fakta dan kebat tu kamu dapat kuasai teknik menjawab sepenuhnya. Lepas ni cikgu akan bagi rahsia macam mana kamu boleh menguasai ataupun memperoleh markah lebih daripada 7. Untuk bahagian B pula, pilihan 3 soalan. 3 soalan yang mana setiap soalan 20 markah, pastikan minimanya untuk dapat A 20 markah. Kalau rasa sanksi-sanksi tu hilang 4 aja. Pastikan 16/20. Apabila dicampur bahagian A 28, bahagian B tadi kita campur 72. Jadi kita betul 72, jadi campur tu kamu akan dapat markah ke arah A minus paling kurang dalam genggaman. Ingat ya, pastikan kamu menjawab semua soalan. Perlu jawab setiap soalan. Cuba jawab soalan fakta dan kebat semaksimal mungkin, seboleh mungkin. Cuba jawab semua. Nak cemerlang ni. Bukan calon-calon nak lulus ni, calon nak cemerlang sejarah. Okey, seterusnya ya. Ini dia rahsia yang cikgu sebut tu. Nanti cikgu akan ulas satu persatu macam mana supaya A ada dalam genggaman. Pertama kita akan menganalisis tajuk dan subtajuk fokus. Cikgu akan jelaskan nanti apa tajuk tu. Kemudian yang kedua, kamu perlu ada menguasai fakta dan ataupun nota holistik ataupun disebut sebagai nota padat. Cikgu akan tunjuk contoh juga nanti. Mengenali soalan, format dia, bentuk, stimulus dan soalan wajib ataupun soalan lazim yang biasa kita jumpa yang akan keluar juga dalam SPM nanti. Kemudian teknik yang perlu kamu kuasai, sama ada soalan itu perlu dijawab dalam bentuk macam mana, perlu menguasai fakta huraian dan contoh dalam bentuk esei. Cikgu akan perjelaskan satu persatu sebentar lagi. Dan rahsia dalam menjawab kertas 2 untuk cemerlang, kamu perlu mengetahui dalam kertas 2 ini ada satu bahagian yang disebut sebagai lubuk markah. Tahu apa itu lubuk markah? Lepas ni cikgu jelaskan juga. Dan juga sebenarnya dalam kertas 2 adalah markah bonus.
Ya, kita selalu kata lah kami dah tak ada kertas 3 cikgu, macam mana nak cemerlang? Kami dah susah ni cikgu, kertas 1, kertas 2 saja. Sebenarnya dalam kertas 2 juga ada markah bonus seperti yang dilalui oleh pelajar-pelajar dalam sistem sebelum ini, iaitu nanti cikgu terangkan, iaitu yang disebut sebagai stimulus. Okey, jom seterusnya. Baik, ini antara tajuk-tajuk fokus ya. Apa yang cikgu nak terangkan pada kamu dalam menjawab dalam kita mempelajari pelajaran sejarah sistem baru KSSM ini, kamu perlu memahami dan menguasai 20 tajuk ya. Bagaimana pula kita nak mengulang kaji 20 tajuk dalam tempoh yang singkat ini? Jadi cikgu harap apa yang cikgu bentangkan di sini dapat membantu kamu melihat tajuk-tajuk penting. Antara apa yang cikgu buat ialah cikgu harap kamu faham bagaimana nak memilih tajuk-tajuk. Pastikan kamu memilih tajuk-tajuk besar daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5 dan tambahan lagi tajuk kecil supaya kamu boleh memilih tajuk-tajuk yang akan merangkumi keseluruhan silibus ataupun sukatan sejarah menengah atas KSSM. Antara tajuk-tajuk yang dilihat merangkumi kesemua sukatan sejarah KSSM menengah atas adalah tajuk 9, iaitu bab 1 dan bab 2 tingkatan 4. Tajuk 11 iaitu bab 7, 8, 9 dan 10. Yang mana tajuk dalam pembinaan negara ini meliputi daripada warisan negara bangsa daripada Kesultanan Melayu Melaka sehinggalah negara kita dimasyurkan sebagai negara yang merdeka. Ya, walaupun dilihat kita ada meninggalkan bab berapa? Bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, iaitu ancaman komunis dan sebagainya. Tapi apabila kita berada di bab 7, dia sedikit sebanyak membawa kamu melihat semula apakah yang terkandung di bab yang kita tinggalkan tadi. Begitu juga di tingkatan 5 ya, kalau kita lihat di bawah tema Malaysia dan masa hadapan, kita melihat tajuk 13 dan 14 membantu kamu menguasai sukatan tingkatan 5. Yang mana tajuk 13 bermula daripada pembentukan Malaysia dan cabaran pembentukannya sehinggalah negara kita mencapai kemakmuran. Dilihat cikgu meninggalkan bab berapa? Bab 1, 2 dan 3 dan juga bab 9 dan 10 tingkatan 5. Namun begitu apabila kamu berada di tajuk 7 ini, ia merangkumi juga bagaimana Malaysia dengan peringkat antarabangsa, hubungan antarabangsa, ia merangkumi bab 9 dan bab 10. Okey, cikgu ringkaskan tajuk supaya kamu tak rasa banyak benda tak boleh tak buat lagi, banyak benda tak kamu tak genggam lagi, banyak benda kamu tak ulang kaji. Jangan bimbang. Apabila kita mengecilkan sedikit tajuk ini, sekurang-kurangnya kamu ada penguasaan dalam beberapa tajuk. Jangan bimbang tak kuasai semua, tapi kamu hardcore ataupun menguasai tajuk yang antara tajuk-tajuk kecil. Okey? Seterusnya. Yang kedua tadi rahsianya cikgu kata kamu perlu menguasai fakta ataupun kamu mesti ada dekat tangan nota padat, nota holistik. Macam mana nak cari? Senang saja. Kamu buka lah mana-mana, mungkin guru kamu boleh bagi atau nota kamu sendiri dah cantik dah. Buka, pastikan nota kamu itu satu muka surat padat. Ada faktor, ada nama-nama tokoh, ada kepentingan dan juga ada beberapa refleksi tentang tajuk tu yang kamu boleh catat dalam macam mana pun, yang mana pastikan kalau tadi kita ada berapa tajuk? 20 tajuk dan kamu kuasai sekurang-kurangnya, saya kata tadi beberapa tajuk, pastikan satu muka surat hanya satu tajuk saja. Kalau masa nak exam kamu buka, dalam masa 10 minit kamu dah nampak. Pastikan nota itu sangat ringkas dan padat yang mana hanya mengandungi kata kunci. Tak sempat buat cikgu, macam mana nak buat? Tak apa, kamu Google aja. Tanya cikgu. Tak apa, minta dengan saya akan bagi kamu nota-nota padat ni untuk kamu lihat dalam masa 10 minit kamu boleh menguasai 20 bab. Senang kan?
Tak susah sebab kita dah belajar dah sebelum ni. Cuma kita nak lihat-lihat saja semula. Jangan kata dalam tempoh singkat ni kita nak belajar 20 bab tu. Tapi kita hanya lihat-lihat, tengok-tengok, refresh balik apa yang sudah kita pelajari. Jangan susah hati ya. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya tadi cikgu mengatakan kamu perlu mengenali soalan. Kenal, orang kata tak kenal maka tak cinta. Maka di sini kamu perlu mengenali soalan. Bagaimana format soalan, apa bentuk soalan, apakah stimulus tu membantu atau tidak, dan apakah bentuk-bentuk soalan lazim. Biasanya inilah contoh soalan dan ini contoh yang cikgu crop daripada buku teks sendiri. Biasakan kamu melihat, biasa dalam buku teks di belah hujung dan di bawah ataupun akhir setiap topik ada soalan. Pastikan kamu membuat latihan daripada soalan daripada buku teks. Ya, daripada pengalaman cikgu, walaupun dalam KBSM dan KSSM, kebanyakan latihan yang keluar di pasaran atau di mana-mana buku yang telah dikeluarkan oleh guru dan juga peringkat jabatan, kebanyakan soalan diambil daripada topik-topik dari buku teks. Antaranya soalan lazim seperti yang cikgu pamerkan. Contoh di situ kamu lihat. Mengapakah Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kuasa yang lebih banyak kepada Kerajaan Persekutuan? Nampak macam susah, pening lalat tengok tajuk ni kan? Dia sebenarnya ada dalam buku teks. Selama hari ni kita tak ingat macam mana. Tapi yang penting kamu tahu bagaimana nak jawab. Pastikan kamu ada fakta, huraian, contoh dan inference yang terbaik. Macam mana nak jawab? Bila soalan tanya mengapa, kita jawab dengan apa? Kerana, sebab. Mungkin boleh dikaitkan dengan untuk. Perlembagaan Persekutuan lebih daripada kerajaan, memberi kuasa kepada Kerajaan Persekutuan. Perlembagaan iaitu undang-undang negara, mengapa bagi kuasa lebih kepada Kerajaan Persekutuan? Kalau kita lihat secara logik, berdasarkan buku teks dan juga kita boleh mengeluarkan fakta. Tak ingatlah cikgu apa yang terkandung dalam buku teks, mari cikgu ajar. Lihat di sini ya. Dia soalan tu kamu kena fahami. Bila baca soalan kali pertama, kamu tak nampak apa-apa, kamu pastikan pen yang di tangan kamu tu mula melorek, mula menconteng, mula menggaris, mula membulatkan. Pen yang kamu pegang, kamu gariskan. Soalan tanya apa, mengapa, bulatkan. Buat macam contoh cikgu buat ni. Apa dia tanya lagi? Dia tanya tentang perlembagaan. Bila sebut perlembagaan, sudah terlintas di kepala kamu, pelajar-pelajar calon cemerlang, perlembagaan berkaitan dengan apa dia? Ya, undang-undang tertinggi negara. Mengapa perlembagaan ataupun undang-undang tertinggi negara memberi kuasa, memberi kepercayaan yang lebih kepada Kerajaan Persekutuan. Kerajaan Persekutuan tu apa dia? Kerajaan peringkat negara lah. Kenapa kerajaan peringkat negara mendapat kuasa lebih dalam perlembagaan? Tidak kepada kuasa-kuasa lain. Sudah tentu taklah kalau kita nak jawab secara rawak ataupun secara tidak berstruktur, tapi kita dah faham maksud soalan, sudah tentulah untuk apa? Supaya kerajaan pusat menjadi lebih kuat. Apa-apa yang diperuntukkan dalam perlembagaan kepada Kerajaan Persekutuan supaya kuasa yang diberi itu menjadi lebih kuat, lebih kukuh, lebih stabil. Gunakan perkataan yang sama licin, yang sama maksud supaya sambung pula dengan penanda wacana ataupun kata hubung supaya dapat melincirkan pentadbiran. Itu dah jadi apa? Huraian. Fakta digabungkan dengan huraian. Tengok macam mana contoh cara cikgu menulis dan cikgu faham dan cikgu tahu kamu boleh buat sebaik atau terbaik daripada yang cikgu dah buat contoh ini. Ya. Kuat supaya apa? Supaya pentadbiran menjadi lebih licin. Seterusnya, tu dah biasa guna. Untuk mengelakkan kerajaan negeri daripada mengganggu tugas-tugas Kerajaan Persekutuan. Negeri lebih kecil daripada Kerajaan Persekutuan. Jadi fakta itu kamu highlightkan dengan huraian supaya kuasa Kerajaan Persekutuan lebih cukup dalam menyelesaikan masalah dengan lebih jelas. Maknanya bila kamu faham kuasa yang lebih besar dipegang atas faktor-faktor apa untuk lebih hebatlah, lebih kuat supaya mudah, lebih licin, semua senang kalau kamu faham maksud. Ya.
pelajar-pelajar calon cemerlang. Seterusnya, mengapa kuasa kerajaan persekutuan diberi lebih dalam perlembagaan? Supaya kuasa-kuasa penting dapat ditetapkan dalam pendirian negara, supaya negara kita menunjukkan mempunyai ciri-ciri hubungan yang baik dengan negara luar, mempunyai sistem pertahanan ataupun keselamatan termasuk dalam isu-isu kewarganegaraan. Jadi tak susah Kamu kena faham. Bila kamu kenal soalan, apa yang cikgu masukkan sini, bila kamu kenal soalan, kamu perlu menyediakan fakta, huraian dan contoh dalam rangka. Bila dah rangka, kamu siap-siap letak kat tepi tu, conteng kat kertas soalan tu, F, H, C, inference tu kalau tak ingat tak apa, abaikan dulu. Bila kamu dah ada tulis siap-siap F, H dan C, kamu akan boleh menjawab dengan teratur dan jelas. Ya? Macam mana jawab tadi? Berdasarkan maksud perkataan pada soalan. Tak jelas lagi? Mari cikgu tunjukkan seterusnya. Okey, kamu sudah tahu dalam menjawab soalan kebat, kita mesti memberi jawapan yang sangat jelas. Jawapan pun kena bukti-bukti yang diberikan sangat sesuai. Inference yang diberi sangat mendalam. Apa maksud sangat mendalam? Sangat berkait ataupun mendalam berkaitan dengan soalan. Komunikasi bahasa yang digunakan perlulah menarik. Dan juga nak menunjukkan kematangan. Macam mana ni? Ingat tadi cikgu ada sebut kebat adalah lubuk markah. Tapi kamu kena tahu dalam lubuk markah tu kamu tak boleh ambil sesuatu yang berulang. Dan ingat satu lagi, pastikan jawapan kamu itu sentiasa berkait atau lebih mudah nak senang faham, sama maksud. Jangan guna perkataan yang sama dari soalan, tapi cari yang sama maksud. Boleh faham anak-anak calon cemerlang? Okey, seterusnya. Kamu dah dibekalkan. Ingat tak lagi pada awal tahun dulu kita telah dibekalkan masa sekolah peringkat sekolah kita berada dalam keadaan PKPD, perlu berada di rumah. Cikgu bekalkan kamu. Ada yang sekolah hantar buku ni, modul pembelajaran terbeza. Modul ini adalah modul yang terbaik yang telah dihasilkan oleh guru-guru sejarah Kinta Selatan, yang juga telah diambil oleh peringkat kebangsaan juga, guru-guru dan sekolah lain peringkat kebangsaan mengguna pakai modul yang kita hasilkan ini. Dan kenapa anak-anak Kinta Selatan patut guna modul ini? Dalam modul ini ia memberitahu kita bagaimana nak menjawab soalan dengan baik. Ia telah membimbing kita penyusunannya, diletakkan juga di sebelahnya apakah tips-tips jawapan yang ada di dalamnya, dan juga ia disusun mengikut sukatan pelajaran menengah atas KSSM. Apabila kamu ingin mendapatkan markah dari markah bonus, pastikan markah bonus tu sebenarnya ada di stimulus. Macam mana nak tahu? Kita kena tengok dan baca stimulus. Jangan nampak stimulus tu tak baca. Kadang-kadang keluar graf, keluar gambar, keluar pernyataan, kita tak baca. Kamu tak baca, kamu abaikan, kamu terus saja laju-laju baca soalan. Itu salah. Pastikan kamu berkawan rapat dengan stimulus. Kalau ada soalan yang ada stimulus, itu bonus sebenarnya. Daripada stimulus kita perlu gariskan. Tak percaya kata cikgu, mari cikgu tunjukkan. Seterusnya. Lihat ya, cikgu ambil satu contoh daripada modul pembelajaran terbeza tadi. Daripada buku modul tersebut, muka surat 24. Ada soalan bahagian C. Bagaimana stimulus ni sebenarnya bonus? Bagaimana soalan kebat sebenarnya lubuk markah? Ini cikgu buktikan. Bagaimana soalan C, bagaimana stimulus adalah bonus? Kita lihat ya contoh ni. Soalan tu berbunyi begini, dia beri stimulus dalam kotak. Biasanya stimulus diletak dalam kotak, sama ada dalam bentuk gambar dan sebagainya. Jangan abaikan, dengar cakap cikgu, jangan abaikan, perhati, baca, lihat, tengok, garis, conteng, bulatkan macam cikgu buat. Cikgu bagi contoh. Ini stimulus diberi, nampak macam dua baris saja, macam mengganggu. Tapi sebenarnya di situ lubuk markah. Lihat ya.
contoh sini, merdeka itu bukanlah satu benda yang mudah boleh didapati, melainkan ialah dikehendaki untuk mendapatkannya, iaitu pengorbanan yang sebenar-benarnya pengorbanan. Petikan ucapan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri pertama. Baca sekali tak faham kan? Apa cikgu sebut tadi? Baca sekali tak faham, apa kita kena buat? Ya, conteng, garis, bulatkan, highlightkan apa-apa yang ada di tangan kamu, terus conteng. Gariskan perkataan yang kamu rasa tak faham. Gariskan apakah penyudah ayat itu supaya kamu dapat point, kata kunci apa yang kamu kena buat. Contoh ya, kita tak baca soalan lagi ni, kita hanya baca simulasi. Maaf saya, kita hanya baca stimulus tadi. Merdeka itu bukanlah satu benda yang boleh didapati. Satu benda yang mudah didapati, ya. Bukanlah satu benda yang mudah. Maksudnya apa dia? Kalau kita kaitkan dengan maksudnya apa? Susah, tak mudah maksudnya susah lah, susah nak dapat. Okey, lagi melainkan ia dikehendaki. Apa maksud dikehendaki? Kita nak, kita mahu, kita ingin, kita nak warisi dia. Ia memerlukan satu pengorbanan yang sebenar-benarnya pengorbanan. Nak faham apa itu maksud? Perkataan tu panjang kan? Pengorbanan yang sebenar-benarnya pengorbanan, iaitu apa dia? Semangat juang yang tinggi. Ya, berkorban tanpa berkira, berkorban habis-habisan, berkorban harta benda, bersungguh-sungguh, menyerahkan jiwa dan raga, dan juga semangat yang kental atau disebut sebagai jati diri. Itu pengorbanan yang sebenar-benarnya pengorbanan. Ya, jadi bila kamu dapat menggariskan, bulatkan atau highlightkan perkataan kata kunci, maka di situ stimulus membantu kamu mendapatkan jawapan. Kita tengok soalan. Berdasarkan petikan di atas, wajarkah sambutan kemerdekaan negara terus dipertahankan oleh generasi muda masa kini? Tadi cikgu kata jawapan kebat mesti berkait, jangan berulang. Ingat lagi kan? Jadi macam mana kamu nak kaitkan stimulus dengan jawapan? Pastikan kamu menulis tidak mengulang perkataan dari stimulus, tapi tipsnya apa dia? Memberi perkataan yang sama maksud dengan stimulus yang kamu gariskan tadi. Ya, wajarkah pendirian kamu perlu berada pada satu pendirian, sama ada wajar atau tidak? Dekat situ dah ada markah ke tak? Ya, sudah ada markah. Bila soalan itu menanyakan kamu wajar, kamu perlu berada dalam situasi yang positif supaya kamu mudah untuk mengaitkan jawapan dan stimulus. Wajar kerana apa? Tadi dalam stimulus kata apa? Bukanlah satu benda yang mudah yang boleh didapati. Maksudnya wajar kerana ia susah diperolehi. Kita twist jawapan tu kepada perkataan yang sama maksud. Di situ dah ada markah ya sebenarnya ya. Dalam jawapan kebat, sesuatu yang susah diperolehi. Kita sambung lagi. Mereka telah menunjukkan semangat yang tinggi. Sebab kita berkait dengan soalan tadi, wajar ke kita memperjuangkan semangat kemerdekaan, meneruskan atau mempertahankan sambutan kemerdekaan? Wajar. Kerana ia susah nak dapat. Betul lah kan, susah nak dapat kemerdekaan ni, bukannya senang. Kena apa? Semangat, dia kata apa tadi kalau dalam stimulus? Mendapatkannya itu pengorbanan yang sebenar-benarnya pengorbanan. Bila kita ulas dan faham tadi, pengorbanan yang sebenar-benarnya pengorbanan, kita dah ada tadi dalam rangka kita, terus tulis saja, sambung saja. Menunjukkan semangat yang tinggi, semangat berjuang habis-habisan, iaitu contohnya berjuang harta dan nyawa. Kalau kamu ada contoh apa harta yang dikorbankan oleh pejuang-pejuang kemerdekaan dulu, mereka sudah tentulah mempertahankan apa? Ya, tanah air, harta benda dan juga warisan bangsa yang mereka pertahankan sehingga kita mencapai kemerdekaan. Kan? Tak susah soalan ni. Kemudian kenapa perlu pertahankan oleh generasi muda masa kini supaya dapat
warisi. Supaya generasi kini juga mempunyai jiwa yang kental seperti pejuang-pejuang kemerdekaan seperti dulu. Yang mana pengorbanan yang sebenar-benarnya pengorbanan itu boleh ditafsirkan sebagai satu yang kesungguhan. Semangat bersungguh-sungguh yang mempamerkan jati diri bangsa kita, rakyat Malaysia. Tak susah nak cari jawapan kan? Kalau kamu cari, bulatkan, gariskan, kemudian cari sama maksud dari stimulus. Sebab itu cikgu kata stimulus adalah lubuk markah. Dekat stimulus ada tips, dekat stimulus ada bonus. Baik, seterusnya. Okey, cikgu buktikan satu lagi. Ini juga cikgu ambil daripada modul pembelajaran terbeza dan cikgu nak sebut pada kamu, ini dah juga soalan yang keluar masa percubaan peringkat percubaan kamu baru ni, yang mana soalan dikeluarkan peringkat JPN Perak ya, menjadi soalan selaras negeri Perak. Keluar soalan sama. Ambil sama pula dengan buku modul pembelajaran terbeza. Kenapa cikgu kata kamu perlu faham stimulus, kena tengok betul-betul stimulus, sebab dalam stimulus ada jawapan. Ini dia. Stimulus selain daripada dalam bentuk tulisan, ada juga dalam bentuk gambar. Gambar tu kadang-kadang di bawahnya disertakan juga dengan penerangan tulisan. Jadi jangan abaikan semua tu. Contohnya dalam soalan ini, iaitu soalan 2 percubaan SPM kertas sejarah 2 baru-baru ini. Cikgu keluarkan balik. Nak bagi kamu tengok balik Menentang penentangan Malaya Union. Kamu lihat dalam gambar itu bagaimana masyarakat terdahulu berdiri di sana. Mereka memegang apa? Menentang Malaya Union. Adakah mereka memegang parang, memegang bom, memegang senjata? Tidak. Mereka memegang sepanduk. Lihat bagaimana mereka berdiri. Adakah mereka berdiri dalam keadaan yang bermalas-malasan? Adakah mereka berdiri dengan memegang spanduk itu menunjukkan semangat tinggi mereka untuk menentang Malaya Union? Gambar itu memberi 1000 makna. Walaupun gambar itu kecil. Sebab itu kamu kena faham dan lihat stimulus. Kemudian disertakan pula di sebelahnya gambar yang disertakan dengan tulisan Rosli Dobi ditangkap. Sebenarnya stimulus ini dalam bentuk gambar sangat membantu. Kalau kamu lihat soalan A contohnya, jelaskan cara orang Melayu menentang Malaya Union. Tadi cikgu dah sebut, kalau kamu tengok gambar pertama apa dia? Dengan memegang sepanduk ataupun disebut dengan mengadakan rapat umum ataupun mengadakan demonstrasi. Nah, dah ada jawapan sebenarnya. Cuma kamu nak tafsirkan gambar dalam bentuk tulisan. Sebab itu cikgu kata kena faham stimulus. Stimulus tu lubuk markah. Markah bonus ada kat situ. Kemudian dah dapat 3 markah. Tak susah kan? Kemudian kalau kita lihat pula soalan C ya. Soalan C, pada pendapat anda, mengapakah gerakan anti penyerahan di Sarawak menemui kegagalan? Apa yang saya periksa pelajar sekolah saya, kena gagal jawab, dapat 4 markah. Mereka tak faham mengapa gerakan anti penyerahan di Sarawak menemui kegagalan. Kenapa kamu tak dapat 4 markah? Sebab kamu tak tengok stimulus. Kamu tak gariskan perkataan di stimulus. Kalau kamu tengok gambar, Rosli Dobi ditangkap. Stimulus tu membantu kamu menjawab C. Kaitkan dengan soalan C. Mengapa gerakan anti penyerahan menemui kegagalan? Sebab apa gagal? Sebab pemimpinnya dia kena tangkap. Anak buah jadi apa? Apabila pemimpin ditangkap, dia kena apa? Pemimpin dipenjara. Ada yang apabila kita kaitkan pemimpin tangkap, pemimpin dipenjara. Ada yang pemimpin yang menentang British dibuang negeri. Ada yang dihukum gantung. Ada yang dibunuh. Situ dah ada markah. Buatlah ayat satu-satu. Situ je dah ada 4. Mengapa menemui kegagalan juga? Rakyat jadi takut. Dan ada juga yang menjadi kurang semangat. Dan mereka juga sudah tidak jadi, tak ada haluan apabila tiada pemimpin baru. Nampak? Apa yang cikgu sebut tadi, stimulus memberi panduan.
Stimulus memberi jawapan. Cuma kamu kena tafsirkan sebaik-baiknya. Boleh? Jelas? Baik, seterusnya. Ini cikgu bagi contoh lagi. Cikgu ambil juga daripada modul pembelajaran terbeza dan lihat soalan ini keluar dalam kertas. Ya, kertas 2 percubaan. Nah, selain daripada negeri Perak punya percubaan, juga tajuk ini berkait dengan soalan-soalan daripada negeri-negeri lain. Kalau kamu tengok ya, iaitu di bawah tajuk ASEAN. ASEAN tingkatan 5 bab 9. Okey. Stimulus lagi, lihat. Dalam kotak ditulis, kejayaan dan peranan Malaysia dalam ASEAN menjadi faktor penting mengekalkan keamanan serta mengurangkan risiko konflik berskala besar. Collins Chong ya. Tengok soalan pula. Kita tak tengok lagi, tak garis-garis lagi. Pada pandangan anda, mengapa Malaysia sentiasa menunjukkan sikap prihatin terhadap negara jirannya? Prihatin. Apa itu prihatin? Faham? Prihatin apa dia? Ambil tahu, ambil kisah. Ya? Ambil kisah. Orang kata apa? Jaga tepi kait. Bolehlah tu prihatin, ya. Negara jirannya. Mengapa Malaysia menunjukkan sikap prihatin terhadap negara jirannya? Apa jawapan ni? Tak payah pening-pening kepala, tak payah nak merenung jauh ke hadapan. Tengok kertas tu. Dalam kertas tu ada jawapan. Dekat mana? Kat stimulus. Tengok balik stimulus. Kejayaan dan peranan Malaysia dalam ASEAN menjadi faktor penting mengekalkan keamanan serta mengurangkan risiko konflik. Ambil dari situ. Nak 4 markah, 8 markah boleh bagi. Silap hari bulan 10 markah boleh bagi. Lembaga minta 4 je. Mengekalkan keamanan. Ingat cikgu dah sebut tadi, jangan ulang perkataan yang sama, tapi cari perkataan yang sama maksud. Okey, mengekalkan keamanan untuk apa? Untuk kesejahteraan negara, untuk kesejahteraan rakyat, untuk kemakmuran ekonomi, untuk kemajuan negara, untuk pembangunan, untuk menunjukkan persaingan yang sihat. Apa-apa yang terlintaslah yang berkaitan dengan keamanan. Kalau aman, apa negara kita dapat? Kemudian kamu jumpa di sana serta mengurangkan risiko konflik. Apa risiko konflik? Tak faham. Risiko tu benda yang mendatangkan kesan baik ke tak baik? Kesan tak baik kan? Konflik. Konflik tu apa? Kamu cari yang perkataan yang sama maksud dengan risiko konflik, iaitu apa konflik? Risiko peperangan, permusuhan, kemunduran, kesusahan, penderitaan, kehancuran, harta benda dan juga sesuatu yang membawa kesan yang tidak baik. Jadi bila kamu dah faham maksud daripada situ, boleh jawab tak? Dah tentu boleh jawab. Kerajaan Malaysia sentiasa menunjukkan sikap prihatin terhadap negara jirannya kerana untuk apa? Mengekalkan kesejahteraan rakyat. Boleh? Seterusnya supaya negara kita kekal makmur dari segi ekonominya. Selain itu, supaya negara kita dapat membangun dan juga menunjukkan apabila berbaik-baik atau prihatin dengan negara jiran, menunjukkan sesuatu persaingan ataupun perhubungan yang sihat. Kat situ dah berapa markah? 4 markah. Tapi kalau kamu nak kaitkan pula dengan risiko konflik, berbaik-baik dengan negara jiran ataupun prihatin terhadap negara jiran supaya dapat mengelakkan peperangan, pergaduhan, permusuhan. 1 markah lagi. Selain itu, untuk mengelakkan kesusahan kepada rakyat. Dan juga akhirnya yang membawa kepada kehancuran harta benda dan kehancuran negara. Berbaik-baik untuk apa? Itu dia. Jawapan ada kat mana? Tu dia dalam stimulus. Boleh A kan? Tak susah. Sebab Cikgu Suraya kata, Cikgu Suraya pesan apa dia? Baca stimulus, gariskan perkataan yang tak faham, cari perkataan yang kamu mudah faham yang berkait. Tak susah, ya.
Cikgu harap kamu dapat apa yang cikgu maksudkan. Seterusnya cikgu ulang balik. Apabila nak mempelajari sejarah, nak mengingat semula fakta sejarah, jangan kalut, jangan susah hati. 20 hari ini walaupun kita rasa macam tinggal 2 jam ataupun tinggal 2 minit, jangan susah hati. Sekurang-kurangnya kamu dah ada membuat analisis tajuk penting, dah ada dalam tangan kamu fakta-fakta padat yang boleh tengok dalam masa 10 minit sahaja. Kamu juga sudah mengenali soalan, keluarlah bentuk macam mana pun, dah tak kisah sebab kamu dah tahu rahsianya. Dalam soalan tu mesti jawab secara esei. Dalam soalan yang disediakan ada lubuk markah iaitu stimulus. Tapi hati-hati jangan ulang perkataan yang sama. Pastikan jawapan yang ditulis berkait atau sama maksud dengan apa yang ada dalam stimulus. Ya? Nak tahu juga di mana kata kunci? Dah baca stimulus, gariskan, bulatkan kata kunci. Boleh? Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan sedikit petang ini memberi makna kepada kamu, memberi manfaat pada kamu supaya genggaman A dalam tangan itu tidak celus. Genggaman A dalam tangan itu terus dapat pada pengakhirannya dan juga semuanya bergantung pada kamu. Pemahaman yang jelas, latihan yang intensif di peringkat-peringkat akhir ini sebenarnya adalah sesuatu yang pengorbanan dari kamu yang memberi kesan untuk masa depan kamu juga, ya. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia, ya. Pengorbanan daripada kamu semoga dapat memberi ganjaran yang mendapat kamu pun juga memperoleh ganjaran yang baik pada akhirnya nanti, ya. Cikgu sentiasa mendoakan yang terbaik untuk kamu semua. Berusahalah, ya. Berusahalah supaya walaupun masa yang singkat ini, masa yang pendek ini, kita melihat sesuatu itu berat di hadapan, tapi kita perlu melaluinya. Tapi melaluinya dengan penuh semangat juang. Dengan semangat bekalan yang ada bawa sahaja. InsyaAllah apabila kamu masuk dewan, kamu akan jawab dengan baik. Cikgu harap kamu dapat menjawab dengan baik dan tenang dan memperoleh keputusan cemerlang bagi kertas sejarah SPM dan anak-anak Kinta Selatan dan anak-anak peringkat Malaysia atau Perak seterusnya memperoleh kecemerlangan dalam kertas sejarah SPM. Sekian daripada Cikgu Su. Semoga kita semua memperoleh kecemerlangan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye, jumpa lagi.